Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diucapkan kepada pensyarah Dr. Fatimah. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan analisis pantun berdasarkan teori relevance, Perber dan Wilson. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Umar Hamzah, kemudian Ali Farhan dan Yuri Arjan. Untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, Malaysia mempunyai banyak khazanah bernilai yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu seperti sastra lisan. Di antaranya ialah peribahasa, syair, prosa, sajak dan sebagainya. Berdasarkan Sudirman dan Hamid 2016 menyatakan bahawa perenggu minda orang Melayu melibatkan aspek kehidupan seperti kasih sayang, adat, budi, agama dan kepahlawanan. Setiap susunan ungkapan bukan sahaja sekadar memperlihatkan irama yang tersusun, malah juga disusun dengan teliti untuk membayangkan corak pemikiran yang kritis dan memaparkan kebijaksanaan masyarakat. Seterusnya adalah dapatan kajian bagi pantun yang dikaji oleh kumpulan kami. Pantun pertama ini berbunyi, kapal berlayar dari Arakan, ambil gaji jadi jemudi, mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Baris pertama merujuk kepada kapal yang sedang berlayar daripada titik asal. Seperti yang dapat kita lihat, kapal berlayar dari Arakan. Maksudnya, sesebuah kapal itu sedang melakukan pelayaran daripada tempat ianya bermula, iaitu dari Arakan. Untuk pengetahuan, Arakan ini merupakan sebuah negeri yang terdapat di Myanmar. Baris kedua pula menunjukkan seseorang yang bekerja sebagai jurumudi kapal. Ambil gaji jadi jemudi, yang bermaksud seseorang yang bekerja sebagai juru kemudi kapal. Situasi latar tempat dan pekerjaan telah ditampilkan kepada pembaca agar dapat melihat gambaran yang lebih luas mengenai konteks bagi mengaitkan sesama baris pembayang. Baris ketiga dan keempat menyatakan mati ikan kerana umpan, mati saya kerana budi. Yang bermaksud manusia dapat dipujuk sama ada dengan mulut manis ataupun budi yang baik. Frasa tersebut menunjukkan bahawa manusia yang memiliki budi yang baik akan dihormati oleh orang lain kerana memiliki sikap yang baik akan disanjung tinggi, akan dihormati. Makna harfiah bagi baris ketiga dan keempat jelas menunjukkan bahawa budi yang baik membawa berkah kepada sesiapa yang melakukannya kerana perkara yang baik akan dikenang sampai bila-bila. Pantun ini bertemakan budi yang merujuk kepada perbuatan atau perilaku yang baik yang dilakukan oleh seseorang dalam memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling. Pantun juga mengaplikasikan makna yang implisit dalam menghasilkan baris pembayang untuk dikaitkan dengan makna sebenar. Dalam mewujudkan sesebuah pantun, hendaklah memiliki baris pembayang yang mendahului makna sebenar yang hendak disampaikan. Sebagai contoh, baris pertama pantun ini mempunyai kaitan dari segi rima akhir dengan baris ketiga, iaitu kapal berlayar dari Arakan dengan mati ikan kerana umpan. Rima akhir yang dimaksudkan adalah rima A. Kalau kita lihat, pantun mempunyai rima yang sama, iaitu AB, AB. Seperti yang saya nyatakan, baris pertama dengan baris ketiga merujuk pada rima A yang sama pada hujung bunyinya. Selain daripada ikan yang dapat dipujuk dengan umpan, manusia juga dapat dipujuk dengan umpan, tetapi umpan yang berbentuk kata-kata manis atau budi yang baik. Masyarakat pada zaman dahulu khususnya amat mementingkan budi yang baik dalam melakukan sebarang perkara, melambangkan kepribadian dan akhlak seseorang dalam kehidupan seharian, kerana tanpa wujudnya akhlak yang baik maka manusia hanya memiliki kepribadian yang buruk. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan dengan meneruskan kepada dapatan kajian pantun kedua yang berbunyi, kalau sudah tanam peria, janganlah lupa bertanam tebu. Kalau sudah orang percaya, janganlah kita berbuat laku. Sumber pantun ini ialah daripada Ibrahim Saad dalam bukunya Rampaian Pantun pada tahun 1966.
Baiklah, di dalam pantun ini, pembayang menunjukkan pengaplikasian penggunaan leksikal flora, iaitu pada baris pertama kita dapat lihat penggunaan perkataan peria dan juga perkataan tebu pada baris kedua. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pengkarya mengaitkan alam semula jadi yang terdapat dekat dengan masyarakat Melayu. Seterusnya, unsur alam sekitar kerap digunakan dalam pantun bahasa Melayu seperti yang dinyatakan oleh Jabar dan Bukhari pada tahun 2018. Selain itu, baris pembayang juga dapat dikaitkan dengan perumpamaan Melayu, iaitu alang-alang menyelup pekasam dan sampai ke penggelengan. Perumpamaan ini mempunyai maksud yang hampir sama dengan pada baris pembayang. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu aktiviti yang kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu adalah bertanam, berkebun, kerja-kerja yang bertukang. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa pengkarya mengaitkan alam sekitar dan juga pekerjaan-pekerjaan orang Melayu untuk digunakan supaya pembaca dan pengguna pembaca pantun pada zaman sekarang ini dapat melihat gambaran pada zaman dahulu. Baris masuk pula, iaitu kalau sudah percaya janganlah kita berbuat laku, menunjukkan nasihat yang hendak disampaikan pengkarya, iaitu tentang penjagaan tingkah laku dan adab tertib kita terhadap orang yang mempercayai kita. Bukan senang untuk orang mempercayai kita dan bukan senang untuk kita mempercayai orang. Jadi apabila kita sudah memperoleh kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita, kita haruslah membuat sebaik mungkin dan menunjukkan adab yang mulia. Berdasarkan teori relevan, konteks pengetahuan yang terhasil daripada maklumat tambahan dalam angkat pantun, pembaca sebenarnya mampu mengaitkan isi pembayang pantun dan juga baris maksud. Menurut kamus pelajar edisi kedua, percaya bermaksud berasa yakin akan kebenaran dan laku pula bermaksud membuat satu perkara ataupun perangai ataupun juga tabiat, fi'il. Jadi daripada sini kita dapat kaitkan kedua-dua ini, iaitu bermaksud bukan mudah untuk orang mempercayai kita. Jadi daripada perkaitan percaya dan laku ini kita dapat lihat bahawa perlakuan kita akan menyebabkan kepercayaan orang kepada kita akan semakin tinggi ataupun semakin rendah. Oleh demikian, pantun ini menunjukkan nasihat dan peringatan untuk sentiasa menjaga tingkah laku kita dan kesopan santunan kita. Seterusnya, beralih kepada dapatan kajian pantun yang ketiga yang berbunyi, tebang kayu papan disusun, di tepi telaga bertimbun-timbun. Orang Melayu sopan dan santun, bijaksanalah ia turun-temurun. Sumber pantun adalah daripada Wiguna, Yuda dan Uli pada tahun 2017 di dalam artikelnya. Kita dapat lihat bahawa di dalam pembayang, pengkarya menggunakan objek seperti kayu papan, telaga yang menunjukkan persekitaran yang ada di dekat dengan masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Namun menurut Sudirman, Hamid, Madaud dan Zakaria pada tahun 2017, pemikiran orang Melayu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap objek-objek ataupun alat yang dekat dengan kita ataupun alam sekeliling sejak dahulu lagi. Pantun juga mengaplikasikan makna implisit atau tersirat dengan pengolahan baris pembayang, iaitu tebang kayu papan disusun dan di tepi telaga bertimbun-timbun, iaitu bermaksud aktiviti masyarakat yang menunjukkan bahawa masyarakat dahulu membuat aktiviti-aktiviti ini. Orang Melayu pada zaman dahulu banyak melibatkan diri dalam pekerjaan bertukang, terutama sekali dalam penukang kayu yang juga masih diteruskan sehingga ke zaman kini. Unsur persekitaran yang diterapkan dalam pantun memberikan gambaran yang jelas dan juga menunjukkan kehidupan masyarakat Melayu sekaligus memberikan rima yang baik pada baris-baris daripada baris pembayang ke dalam baris berangkap maksud. Berdasarkan analisis teori relevan, kod bagi baris maksud pantun adalah sopan dan santun, manakala inferensnya adalah adab tingkah laku dan perbuatan seseorang. Jadi berdasarkan konteks pengetahuan terhasil daripada maklumat tambahan dalam rangka pantun, pembaca sebenarnya mampu mengaitkan isi pembayang pantun di baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi menurut kamus pelajar edisi kedua, pada 1987, santun bermaksud halus budi pekerti, manakala bijaksana pula bermaksud budi pandai dan arif. Jadi di sini kita dapat menggabungkan bahawa pantun ini sebenarnya menunjukkan nasihat bahawa budi pekerti yang baik akan menjadikan seorang itu berakal dan pandai.
Jadi kesimpulannya di sini kita dapat rumuskan bahawa setiap pantun dia mempunyai ciri-ciri dia sendiri dan juga penyampaian yang hendak diberikan oleh pengkarya seperti nasihat-nasihat ataupun adab dan sebagainya. Jadi setiap pantun melalui analisis teori relevan digunakan untuk menambahkan lagi pengetahuan serta maklumat dalam menganalisis pantun selain bagi kita memahami makna-makna implisit dan juga eksplisit secara mendalam. Jadi jelaslah bahawa dengan adanya teori relevan ini kita mampu memberikan satu kefahaman kepada pembaca pantun dan memberikan minat dan juga panduan pada masa yang akan datang. Jadi itu je saya kepada kami. Sekian, terima kasih.